ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. Saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita sama-sama ucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita untuk meneruskan lagi insya-Allah usaha kita untuk memahami Al-Quran, memahami Kitabullah yang insya-Allah menjadi petunjuk kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menghidupkan takwa, persediaan takwa dalam diri mereka, dan insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebahagian daripada golongan yang benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebahagian daripada perjalanan petunjuk kepada perjalanan kehidupan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semalam alhamdulillah kita telah pun membincangkan blok yang ketiga daripada surah Al-Buruj, ayat-ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kita sebut semalam ada dua kumpulan, kumpulan penentang. Kumpulan penentang yang apabila sampai tahapnya mereka akan mengadakan ataupun menimpakan serangan-serangan fizikal kepada orang yang beriman, yang memilih untuk bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menukar kehidupan mereka sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita telah baca ingatan Allah ataupun dukungan Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata daripada Al-Quran Al-Karim yang merupakan ingatan dan juga dukungan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna batsha rabbika la syadid, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Dijelaskan kepada orang beriman tentang azab yang Allah SWT akan timpakan kepada orang yang menentang mereka. Innahu wa yubdi'u wa yu'id, dialah yang menciptakan dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dan ayat 14 hingga 16 adalah merupakan peringatan tauhid yang menjadi asas penting kepada apa yang akan mengembalikan ataupun meyakinkan orang yang beriman bahawa mereka sedang didokong oleh satu kuasa, satu zat yang maha agung
yang maha perkasa, yang maha pengampun lagi maha pengasih penyayang, yang mempunyai kekuasaan yang besar, Dzul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid, yang berkuasa untuk berbuat apa yang dikehendakinya. Kemudian insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada blok yang seterusnya, itu ayat 17 hingga 18, dan insya-Allah kita cuba habiskan apa yang dibincangkan surah ini pada hari ini kan. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Hal ataka hadithul junud, sudah datangkah kepada kamu berita tentang al-junud? Junud adalah proses ataupun kekuatan tentera. Sudah datangkah kepada kamu berita tentang bala tentera? Itu mereka yang menentang. Selepas Allah SWT mengingatkan semalam, kita telah baca tentang ataupun pagi tadi kita sebutkan kembali tentang hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid, Allah yang mempunyai arsy al-majid, yang maha mulia. Dzul Arsh Al-Majid, Al-Majid ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, yang mempunyai arasy yang agung. Kerana arasy Allah Subhanahu Wa Taala ini mengikut kita baca dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang arasy Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia berada, arasy ini adalah di puncak semua segala sesuatu, syurga, langit, semua lapisan langit ini berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi arasy ini adalah singgasana, yang dikatakan terjemahan biasanya arasy ini terjemahan dengan singgasana Allah Subhanahu Wa Taala yang memayungi semua, segala-galanya berada di bawah itu. Jadi ini adalah kerajaan, lambang kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha besar, yang meliputi segala sesuatu. Fa'alul lima yurid, dan Allah juga berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki tanpa ada sesuatu yang Allah memerlukan kepada sesuatu pertolongan ataupun sesuatu keizinan, syafaat dan sebagainya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidakkah layak untuk kamu bergantung, harap kepada pemilik arasy yang besar, yang hebat ini, dan memohon, meminta kepada dia sahaja, dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mampu untuk melindungi seorang hambanya ataupun hamba-hambanya dalam setiap kesusahan dan kedukaan yang mereka lalui dalam kehidupan ini. Ini adalah satu peringatan yang amat penting kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kembali kepada hakikat tauhid ini. Apakah bukti Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk melaksanakan ini? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dulu pernah, banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan bahawa Allah telah menghancurkan mereka-mereka yang jauh lebih hebat lagi daripada mereka-mereka yang sedang menentang kau, ya Muhammad, dan juga orang yang beriman. Para pemuka Quraisy ini tidak ada apanya dibandingkan dengan mereka-mereka yang telah mempunyai kehebatan yang lebih besar, lebih hebat lagi daripada kamu,
apa yang daripada pemuka-pemuka Quraisy yang sedang menentang kamu ini, kan? Disebut dua saja contoh di sini. Hal ataka hadithul junud, sudah datangkah kepada kamu berita tentang bala tentera ataupun mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasul Allah Subhanahu wa taala, iaitu Fir'aun wa Thamud. Fir'aun dan Thamud. Apakah yang siapakah Fir'aun dan siapakah Thamud ini? Ini adalah dua contoh yang amat dikenali oleh orang-orang Quraisy sendiri, orang-orang Arab, termasuk orang para sahabat ridwanullah alaihim yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita sebut dulu, kalau di awal surah, kebiasaannya contoh yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini adalah contoh-contoh kehancuran, contoh-contoh penentangan ini biasanya dibawa daripada kisah-kisah ataupun kumpulan-kumpulan manusia yang dikenali oleh orang-orang Arab, sahabat Rasulullah SAW ini, supaya mudah mereka mengambil iktibar dan juga terkesan dengan ingatan-ingatan ini. Tapi kalau kisah-kisah yang tidak dikenali ataupun tidak diketahui oleh mereka, namanya tidak disebut dan sebagainya dalam riwayat dan sebagainya, sebab itulah kita sebut di awal kisah Ashabul Ukhdud itu. Kalau tafsir kita tadabbur Al-Quran ini, dia tidak menggunakan pendekatan ataupun huraian yang berdasarkan kepada kisah Ashabul Ukhdud yang biasanya disebut oleh tafsir kan dalam kita. Tapi dalam contoh ini Allah Subhanahu Wa Taala membawa dua contoh yang amat dikenali oleh orang Arab Quraisy ini terutamanya, kan? Kita Thamud inilah tempat yang selalu mereka lalu untuk dalam perjalanan dagang mereka, kan? Fir'aun adalah raja, salah seorang raja dalam Bani Israel, dalam Mesir, Raja Mesir, dalam kerajaan atau empire Mesir purba, kan? Yang mempunyai bala tentera yang hebat, kan? Di antara raja yang mempunyai bala tentera yang besar, kemudian juga apa yang sama di antara Fir'aun dan Thamud ini. Kaum Thamud inilah kaum Nabi Saleh, kan? Yang menempati yang disebut sebagai Madain Saleh ataupun di utara, kan, Arab ni, yang terkenal dengan mereka ini adalah kaum Nabi Saleh yang telah membunuh unta Nabi Saleh yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kedua-dua ini yang sama di antara Fir'aun dengan Thamud, antaranya kedua-dua ini mempunyai kemampuan dan kehebatan dalam arkitektur, seni bina, kan? Fir'aun terkenal dengan binaan-binaan agung dan besar yang masih dapat dilihat di Mesir hingga hari ini, kan? Piramid, kan? Dan juga Sphinx, kan? Kalau kita baca catatan-catatan sejarah tentang peninggalan kerajaan Mesir purba ini, kan? Begitu juga banyak tempel ataupun kuil-kuil, rumah-rumah peribadatan mereka yang merupakan tinggalan yang sehingga hari ini dikagumi oleh manusia, bagaimana mereka membinanya. Kaum Thamud pula terkenal dengan kemampuan mereka mengukir batu, kan? Membina bangunan-bangunan yang hebat, kan? Melalui batu yang diukir oleh mereka. Hingga hari ini masih lagi ada tinggalan-tinggalan mereka ini, kan?
dapat dilihat sehingga hari ini. Sebab itulah Allah SWT menyebut mereka sebagai contoh, kerana tinggalan mereka ini amat jelas dapat dilihat oleh manusia, dan juga kehebatan mereka diketahui oleh manusia. Apa yang sama juga di antara kedua mereka ni adalah penentangan yang mereka lakukan terhadap Rasul yang Allah SWT yang diutuskan kepada mereka, ke Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam, dan kaum Thamud ini khususnya Nabi Lut. Keduanya telah pada satu ketika mendapat kemakmuran dan pencapaian yang hebat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan juga kekuatan fizikal yang hebat, tapi Allah SWT mengingatkan kepada hal ataka, telah datangkah kepada kamu. Jadi ingatan ini adalah ditujukan kepada Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat baginda, disebut sebagai sambungan daripada ayat blok 16 hingga 12 hingga 16 yang telah kita baca sebelum ini. Ini adalah ingatan ataupun meyakinkan Rasul dan para sahabat bahawa Allah SWT telah menghancurkan mereka yang jauh lebih hebat daripada para pemuka Quraisy ini, yang telah membina bangunan yang jauh lebih besar, lebih hebat. Jadi dia telah melakukan terhadap mereka yang telah melakukan kesalahan yang sama seperti mana pemuka-pemuka Quraisy ini, iaitu melakukan fitnah terhadap kaum mukminin, dan dengan itu menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Fitnah iaitu penentangan terhadap dakwah Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah ila Allah, dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua-duanya bukan sahaja melakukan penentangan kecil, tapi mereka berusaha untuk menghentikan keseluruhan dakwah Rasulullah, dakwah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini adalah fitnah. Mereka telah melakukan fitnah yang kita sebut semalam, ayat yang sebelum ini. Dan kedua-duanya mencabar dan cuba untuk menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kaum Thamud ini terkenal kedegilan mereka apabila Nabi Saleh ini, mereka minta kepada Nabi Saleh, tunjukkan bukti, maka Allah Subhanahu Wa Taala antara buktinya adalah mendatangkan unta ni, unta yang besar, unta dan anaknya sekali, ikut riwayatnya. Dan mereka bunuh kedua-dua ini, sembelih mereka makan, mereka sembelih unta Allah SWT ini yang telah diberi amaran kepada mereka, kalau mereka bunuh atau apa-apa kat unta ni, pasti mereka akan ditimpa bala atau bencana. Amaran ini tidak memberi apa-apa kesan kepada mereka, kerana sebab itulah kita kata hakikatnya mereka ini mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun mengatakan diri dia adalah Rabb, Rabbukumul A'la, kepada rakyat Mesir. Dia katakan, aku adalah Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kamu yang tinggi, ataupun pemberi rezeki kepada kamu, aku yang memberi rezeki, aku yang membangunkan negara Mesir ini, akulah Tuhan yang Rabb yang tinggi. Jadi kedua-dua ini mencabar, dan Fir'aun juga berusaha keras untuk memastikan Nabi Musa tidak mencapai target dalam dakwah ni, ataupun menghentikan keseluruhan perjalanan dakwah ini. Dan mereka ni punya kekuasaan dan kerajaan yang jauh lebih besar daripada pemuka Quraisy ini, sebagai membuktikan dari hujah sejarah bahawa Allah yang Maha Berkuasa telah bertindak terhadap kerajaan Fir'aun dan Thamud ini.
Maka tidak ada apanya untuk Allah bertindak kepada kaum pemuka-pemuka Quraisy yang sedang menyakiti kamu dan orang yang beriman ini. Dengan mudah Allah telah menghancurkan mereka. Fir'aun telah ditenggelamkan oleh Allah SWT bersama-sama kuncu-kuncunya dan kekuatan tenteranya, semua sekali. Dan kaum Thamud pula telah dihantar oleh Allah SWT dengan bencana pada langit yang telah mematikan mereka semua, menghancurkan, sehingga hari ini tidak ada lagi keturunan kaum Thamud ini, kan? Maka seandainya kaum mukminin ingin mencari tempat bergantung, maka mestilah meyakini bahawa Allah lah tempat berlindung satu-satunya, kan? Ini adalah untuk menguatkan, kan, tauhid, hujah tauhid yang telah disebut oleh dalam ayat sebelum ini, kan? Biasanya bila diutarakan hujah-hujah tauhid ini akan disertakan dengan bukti ataupun hujah-hujah, sama ada hujah ini adalah hujah sejarah, kadang-kadang didatangkan hujah alam semesta, kan, kaun, kan. Bila Allah sebut tentang tauhid, Allah sebut tentang ciptaan Allah SWT, untuk menjelaskan ataupun meyakinkan tentang tauhid ini. Ini hujah-hujah sejarah, kan. Seandainya kaum mukminin kamu ingin mencari tempat bergantung, maka kamu mesti meyakini bahawa Allah lah tempat berlindung satu-satunya yang benar untuk kamu, kan. Dan dari satu sisi lain pula, kaum Quraisy disuruh supaya mengambil ingat dari apa yang telah berlaku pada kumpulan penentang yang terdahulu, yang juga telah menyakiti orang-orang mukmin, orang yang beriman, kan. Kemudian Allah SWT sebut di dalam blok yang seterusnya, kan, ayat 19 hingga 22, ayat 19, balil ladzina kafaru fi takdzib, kan. Setelah tadi ayat daripada 12 hingga ayat 18 ditujukan khusus kepada orang beriman, pingannya kepada orang kufar, dan terutamanya kepada orang beriman, untuk meyakinkan mereka bahawa pergantungan mereka dengan Allah adalah tempat yang terbaik, kan. Maka kemudian beralih kepada orang-orang kafir, kan. Balil ladzina kafaru fi takdzib, memang bahkan, kan, orang-orang yang kafir ini selalu mendustakan, masih lagi degil, masih lagi menolak, kan. Walaupun dihadapkan dengan peringatan demi peringatan, hujah demi hujah, orang-orang kafir ini tetap tidak menerima dan terus berdegil, kan. Ini adalah juga sikap yang bila Allah ceritakan tentang Fir'aun dan Thamud ini adalah dua sikap yang paling menonjol terhadap Fir'aun dan Thamud ini. Mereka tetap mendustakan, degil, walaupun telah melihat, kan, mukjizat yang jelas, kan, di hadapan mereka, kan. Apa yang telah Allah SWT tunjukkan adalah merupakan satu yang khariqul adah, yang mencari adat ataupun luar biasa, yang menjadi bukti yang kukuh setelah mereka sendiri minta, kan. Bukti yang jelas, kan, tapi masih lagi mereka mendustakan. Sebab tu dia kata balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan mereka ini orang kafir selalu mendustakan, berterusan mendustakan, kan, kerana mereka minta, kan, supaya dihantar bukti-bukti yang jelas dan sebagainya, bahawa orang-orang Quraisy ini mereka minta daripada Rasulullah SAW supaya Allah SWT mengalirkan sungai di tengah-tengah Mekah, kan, sungai, taman-tamannya, kan. Tapi ada yang Allah SWT penuhi, kan. Mukjizat berbentuk fizikal macam tu tidak di Allah SWT penuhi, dan Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Kalaupun
diberi ataupun dipenuhi apa yang mereka minta seperti itu, pastilah mereka tidak akan terima juga kan. Tapi mukjizat yang besar yang datang kepada Rasulullah SAW yang juga merupakan cabaran daripada Allah kepada orang kafir ini adalah Al-Quran Al-Karim kan. Banyak beberapa kali cabaran dilontarkan kepada mereka supaya bawa mari kan, sesuatu yang sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran ini kan, kalau mereka benar kan. Kerana mukjizat berbentuk fizikal ini selalu kan, apa yang telah berlaku kepada kumpulan-kumpulan penentang yang terdahulu, mereka tidak juga beriman kan, setelah ditunjukkan kan, perkara-perkara yang mencari adat begini kan. Nabi Musa datang dengan sihir kan, melawan ada ahli sihir, datang dengan satu yang hebat, lebih hebat daripada apa yang dapat dibawa oleh ahli sihir ini, tongkat dia kan. Sedangkan kaum Samud ini Allah tunjukkan dengan antaranya unta yang keluar daripada batu yang besar ini kan. Kerana mengikut setengah riwayat, batu yang besar inilah batu yang mereka sembah, duduknya di atas bukit yang besar kan, bukit yang tinggi. Kemudian Allah SWT pecahkan melalui rekahan batu, inilah keluarnya unta yang besar ini kan. Kedua ini sudah cukup untuk menjadikan mereka contoh-contoh ataupun mukjizat i'jaz yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul melalui Rasulnya kepada mereka, sepatutnya sudah cukup untuk menjadikan mereka beriman kan. Tapi orang-orang kafir ni balil ladina kafaru fi takdzib, sentiasa berada di dalam takdzib ataupun pendustaan, mendustakan, berterusan degil dengan untuk menerima peringatan daripada Rasul. Wallahu min waraihim muhit, wallahu min waraihim muhit, padahal Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah mengepung mereka kan, daripada wara' ini sebenarnya bermakna belakang kan, tapi wara' di sini boleh juga bermakna depan dan belakang mereka, dari semua sudut mereka. Allah SWT telah mengepung mereka dari semua sudut sehingga mereka tidak boleh melepaskan diri lagi kan. Allah akan bertindak terhadap mereka dan mereka pasti tidak akan dapat meloloskan diri daripada kepungan Allah dari semua sudut ini. Ini adalah ingatan kepada para pemuka Quraisy ini bahawa mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala pasti kan? Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menunjukkan apa yang mereka hendak kan, mengalirkan sungai di tengah-tengah Mekah dan sebagainya kan, mereka minta supaya dibelah kan, tunjukkan bulan itu boleh jatuh kan, dan sebagainya kan, mereka tidak juga akan beriman kan. Dan Allah SWT mengingatkan mereka bahawa Allah telah mengepung mereka dari segala sudut sehingga mereka tidak akan dapat meloloskan diri lagi kan. Ini adalah nasib yang telah seal, yang telah di khatamallahu ala qulubihim, nasib yang telah ditetapkan kepada mereka yang tidak akan dapat mereka larikan diri mereka lagi daripadanya kan. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang sebelum ini telah dijelaskan dalam surah yang sebelum ini kan, diturunkan daripada Lauh Mahfuz, tempat yang mulia oleh utusan yang mulia kan, dan sampai kepada Rasul yang mulia pula kan, di atas muka bumi ini kan. Kemudian dibacakan kepada kamu sebagai ingatan oleh Rasul yang mulia ini kan. Rasul yang membawa turun kepada Rasulullah dan Rasul daripada di atas muka bumi ini yang membacakan ke atas kamu. Kedua-dua Rasul ni adalah yang terbaik kan, di antara golongan mereka, kalangan mereka kan.
Jibril adalah penghulu kepada semua malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kepada semua rasul-rasul. Dia adalah rasul yang mulia. Daripada mereka inilah kamu mendengar Al-Quran, dibacakan kepada kamu oleh mereka yang mulia. Tapi tetap kamu mendustakan Al-Quran, yang merupakan kitab yang berisi peringatan yang benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu mendustakan tentang hari pembalasan, kamu mendustakan tentang ingatan bahawa kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini tidak menjadikan kamu takut ataupun tunduk menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun semua bukti telah pun diletakkan di hadapan kamu. Bal huwa Quranun Majid. Apa yang disebut oleh Al-Quran ini adalah benar-benar kitab yang berisi peringatan yang benar dan akan berlaku. Dan dia bukanlah kitab yang biasa-biasa yang mungkin berisi syair ataupun mentera-mentera seperti yang selalu mereka momokkan. Kerana dia juga adalah fi lauhin mahfuz. Kitab ini adalah kitab yang diturunkan kepada kamu ini adalah duplikat ataupun salinan yang sedikit pun tidak berubah daripada apa yang ada di dalam lauh mahfuz di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi implikasinya adalah walaupun datang dalam sebagai kitab yang amat jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi tetap degil ataupun keras hatinya mereka ini sehingga mereka menolak apa yang hebat, yang mulia yang datang daripada melalui semua jalan yang mulia yang terjaga kan, daripada lauh mahfuz dijaga sampailah perjalanannya turun dijaga kan? Kemudian dipersembahkan ataupun disampaikan kan, kepada manusia kan, oleh Rasul yang mulia juga kan. Ini tidak cukup lagi untuk kamu menerima ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Kerana itulah layak untuk kamu akhirnya diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita ini alhamdulillah kita telah menghabiskan surah Al-Buruj ini. Seperti yang saya sebut sebelum ini, surah Al-Buruj ini adalah permulaan kan, ataupun menjelaskan dalam siri surah yang kita jumpa dalam kumpulan yang ketujuh ini tentang serangan fizikal kan, ataupun usaha-usaha untuk menamatkan dakwah dengan secara yang kekerasan dan juga cubaan yang sepenuh tenaga mereka untuk menggagalkan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala ini kan. InsyaAllah nanti kita akan sambung dengan surah At-Tariq yang merupakan kembar kepada surah Al-Buruj ini kan. Surah At-Tariq juga membawa message ataupun tema utama, tema khusus yang sama dengan surah Al-Buruj ini kan. Dimulakan dengan hujah-hujah Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kan. Sambungan daripada itu kan, dengan sumpah dan juga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengetengahkan hujah-hujahnya dan dijelaskan pada penutupnya nanti tentang penentangan dan perencanaan jahat mereka terhadap Rasul dan orang yang beriman. InsyaAllah kita akan lihat esok. Moga-moga Allah SWT memberi kekuatan dan kesabaran dan kecondongan hati menjadikan Al-Quran ataupun penerokaan kita Al-Quran ini satu yang benar indah di hati, ataupun kita sentiasa merasa kemanisan untuk meneruskan perjalanan kita meneroka Al-Quran ini dan menjadikan Al-Quran ini insya-Allah panduan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa